Salam sejahtera Malaysia, selamat malam. Teknik delay kes dalam permohonan tarik diri peguam. Ditulis di malaysiadeadline.com. Teknik delay kes dalam permohonan tarik diri peguam. Mana-mana kes jika peguam nak tarik diri dari wakili anak guam, peguam itu kena buat permohonan di mahkamah. Kena pohon. Bila ada nama pun permohonan, maka permohonan itu boleh ditolak atau diterima oleh mahkamah. Alasan permohonan itu macam-macam. Lazimnya sebab peguam tak lagi dapat arahan anak guam yang pertama. Kedua, anak guam hilang. Kedua, ketiga, atau saja-saja buat hilang. Seterusnya, anak guam tak bayar iuran guaman, dan anak guam tak lagi percaya dengan peguam, dan lain-lain lagi. Banyak sangat alasan. Mana satu alasan untuk Najib Razak? Tak tahu. Saya sambung semula. Jadi hakim bila dengar permohonan itu, hakim akan pertimbangkan. Kalau dah sampai tahap anak guam hilang, takkanlah hakim nak biarkan peguam tu teruskan kes. Nah iyalah. Tapi kalau anak guam tu jenis tak hilang dan available je memanjang, isu duit bukan masalah, peguam pula hebat, asyik nak bertukar peguam pula tu, kes pula dah lama, apatah lagi taktik nak delay kes pun dah bermacam-macam dibuat. Ingat hakim nak layan atau biar lagi ke? Disambung lagi, ingat hakim tu bodoh dan baru jadi hakim sebulan 2. Aku rasa lucu lah artikel ni. Taktik delay oleh mana-mana pihak dalam suatu kes ni bukanlah perkara asing. Dalam kes How Hock Sing lawan Lee Sepeng dan ORS 2015-9 CLJ, Hakim Mahkamah Tinggi kata, although well within his right to his own choice of counsel, the timing that the plaintiff effected the change was not prudent. It will give rise to suspicions, as it did to defendant, that the plaintiff was merely using the change as a delaying tactic, in part as an excuse for anticipated delay. Wow. Harap-harap bahasa Inggeris saya boleh lulus lah. Saya gagal dulu. Guru saya tak sempat ajar saya. Taklah, biarkan saja. Yang boleh ingat atau simpan lagi kes atas ni sebab saja guna kes ni dalam 2-3 minggu lepas. Perkara sama berlaku dalam kes kami. Pihak lawan asyik bertukar peguam sampai 4 kali. Hingga kian kes pun asyik tertangguh. Tak kenaya. Jadi pihak kami suarakan hal ini kepada mahkamah. Peguam yang keempat ni pun kata dia faham dengan concern kami. Sebab dia pun tak tahu yang dia adalah lawyer yang keempat dah. Kalau jadi pada kes dia pun, dia kata dia bantah. Biasalah, anak guam ni pun kadang-kadang akal panjang. Masa dia nak lantik lawyer baru, bukannya dia nak cerita habis pun. Dalam kes Najib sekarang ni pula, hakim yang bersidang bukan seorang, 5 orang. 5 orang. Jadi bila Mahkamah Persekutuan tolak permohonan peguam Najib, bila Mahkamah Persekutuan tolak permohonan peguam Najib untuk tarik diri atau tangguh kes, ia adalah keputusan semua 5 orang hakim tu. Bukan satu orang, cik. Bukan seorang hakim saja. Kena ingat, setiap 5 orang hakim tu ada kuasa untuk buat keputusan sendiri. Boleh jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sebab tu ada kes yang berkeputusan sebulat suara. Ada yang majoriti 4-1 ke, 3-2 ke, 4-0 je tak ada. 4-0 je tak ada. Tu keputusan menyu. Jangan buat hal di sini. Bila semua 5 orang hakim tolak permohonan peguam Najib tu, maknanya setiap dari mereka berpendirian permohonan Najib tu tak bermerit, tak berasas. Saya biasa buat bicara kes dengan salah seorang hakim yang berlima tu. Tak naklah sebut nama. Hakim ni memang garang dan strict. Kedah kata cengeh. Nak mampu. Janganlah buat hal.
Padan muka. 13 tahun dulu masa saya kali pertama ada kes depan hakim nih, masa dia tengah bagi arahan, saya sebut okay yang Arif, terus dia jeling dan saut. What? Okay. How long do you practice? Don't okay in front of me. Saya pun jawab, okay yang Arif. Okay yang Arif. No, sekali lagi dia jeling panjang. Bodoh sungguh aku ni duk pi okay buat apa? Cuak punya pasal. Nah ceritanya, punyalah strict dan pantang sungguh bab etika atau disiplin ni. Jawab okay pun tak boleh. Ini kan pula nak buat akal. Tukar peguam nak tangguh kes. Ini Mahkamah Persekutuan kot. Mahkamah yang paling tinggi dalam segala hierarki mahkamah. Bukan Mahkamah Penghulu. Pernahlah juga dalam 10 tahun dulu, saya last minute ambil kes satu orang ni, ganti peguam lama. Esau lusa dah nak bicara, dah baca ada kes, boleh je nak mula teruskan. Cuma bila hari bicara, saya maklum pada hakim, saya perlukan masa untuk study lanjut kes. Samalah macam alasan kes Najib ni, dan minta tangguh tarik singkat je. Hakim tak benarkan. Dia kata once you ambil kes, you kena ambil tanggungjawab dan teruskan kes. Saya pun okey je, teruskan je lah. Bila saat cross examine saksi lawan, tiba-tiba saksi itu tak boleh jawab dan kata dia perlu masuk dokumen tambahan. Pendek cerita, pihak lawan yang mohon tangguh kes. Jadi kes pun akhirnya tangguh. Itulah tadi aku nak tangguh, tak jadi, tak bagi. Kesimpulannya, janganlah duk ingat apa yang berlaku dalam kes Najib ni benda asing dan pelik. Keputusan Mahkamah Persekutuan tu pun tak pelik. Tarik bicara kes Najib ni dah lama ditetapkan. Bukan baru semalam dapat WhatsApp tarik. Yang lebih pelik ialah kalau kes tak jalan dan tangguh, tu pelik. Jadi jangan duk buat terbeliak cempera serupa tertelan putih derian. Bahasa dia ni hebat lah. Saya nak tengok dulu siapa yang tulis ni. Nur Azmir Zakaria, 18 Ogos, diterbitkan di Malaysia Deadline. Saya rasa Nur Azmir Zakaria ni adalah peguam, sebab dia cerita pengalamannya bekerja dengan hakim-hakim yang ada di Mahkamah Persekutuan. Itulah pakcik-pakcik yang tinggal di kampung, yang di bandar, yang tinggal di tepi hutan, di dalam hutan, di tengah hutan, di atas hutan, di mana sajalah yang kita tinggal. Itulah cerita sebenar realiti. Penolakan kepada Najib itu bukan satu yang pelik. Itu benda biasa. Peguam pun waktu dia ambil kes, dia sudah pasti bertanggungjawab lah. Dia sudah tahu perjalanan. Dan kes ini bukan kes kecil. Jadi mustahil dia tidak tahu bahwa kalau ambil mesti ada risiko. Bye-bye.